Kalau tidak dipecahkan tempurung, mana akan dapat sagunya? Assalamualaikum kepada semua bangsa mekanika di luar sana. Waalaikumsalam Pak Mael. Pak Long. Yep. Rafi kan? Baru beli motor Demak tu, tapi Rafi pelik lah. Jenama Demak ni datang daripada mana Daripada dalam semak. Jadi Demak. Oh ya ke? Tak bestnya. Okey, tak so ada dia yang lain subscribe. ke? Kita cerita yang lain. Okey, dah dengar tak cerita Pak Long Mael kita hari ni? Cerita apa tahu? Cerita nama-nama motor tertarik menarik ke boom. Baik punya. Industri motosikal, industri yang besar yang mana menghasilkan sekitar 60 juta buah motosikal setiap tahun. Dan tahukah anda, pasaran yang terbesar di dunia adalah di sebelah Asia. Dan negara-negara yang besar tu, Indonesia, India, China, Vietnam, Filipina. Malaysia taklah besar sangat. Tetapi walaupun Malaysia ni pasaran dia tidak besar, kita ada sejarah yang menarik. Mendiang Tan Sri Bon Siu, dikenali sebagai Bon Siu Honda, adalah pemegang franchise Honda pertama dalam dunia selepas Perang Dunia Kedua dan beliau merupakan orang yang sangat-sangat genius. Dan Malaysia juga menjadi negara antara yang terawal di dunia dapat motosikal Honda. Masa tu motosikal Honda Cup 50cc dan 70cc. Ini sejarah dulu-dulu. Tapi pada hari ini kita nak cerita sejarah tentang bagaimana nama-nama jenama motosikal ni boleh wujud dan macam mana jenama ni boleh kekal sampai ke hari ini. Kawasaki, macam mana ia bermula dan diasaskan oleh siapa? Diasaskan oleh Shozo Kawasaki. Shozo Kawasaki ni daripada kecil dia ni memang suka berniaga. Memang DNA dia suka berniaga lah. Mungkin dia orang Kelantan dulu, dia suka berniaga kan. Jadi masa dia umur 17 tahun pun dia dah start menjual kimono. Dia tolong dengan mak ayah dia lah. Lepas tu bila dia dah besar sikit, dia dah berjaya, dia buat bisnes transport. Maksudnya dia hantar barang daripada A to B lah, macam JNT lah. Lebih kurang lah kot. Lepas dia berjaya membuat bisnes transport tu, nampaknya langit tidak selalu cerah. Dia tiba-tiba jadi mendung. Nasib dia tidak baik. Kapal kargo, masa tu dia dah siap shipment pakai kapal. Kapal kargo dia ni tenggelam. Tak tahulah sebab apa. Mungkin accident ke apa kan. Bila tenggelam ni, dia pun susah hati. Walaupun dia mengalami kerugian yang besar, tetapi nampaknya kerajaan Jepun, dia tak. Kawasaki ni bagus sebenarnya. Mamat ni dia memang boleh pergi jauh ni, pergi jauh. So, government pun support dia. Dari situ, Kawasaki ni start buat bisnes perkapalan. Government bagi dia modal, bagi dia tapak untuk buat kapal. Lepas daripada dia buat kapal tu, macam-macam lah. Dia buat kapal terbang, kereta api, helikopter, robot mechanical, banyak lah. Dan bisnes Kawasaki ni berkembang dan semakin berkembang. Menarik kan? Tapi masa tu dia belum buat motor lagi. Kawasaki hanya membuat motor pada tahun 1969, iaitu model pertama dia Kawasaki H1. Dan pada hari ini Kawasaki adalah salah satu daripada Big Four giant motorcycle manufacturer from Japan. Cakap orang putih. Kat Malaysia macam mana pula? Kawasaki kat Malaysia pada hari ini dah tak ada. Kawasaki Malaysia ni dia dah bertukar, dia bawa motosikal Suzuki. Tapi Suzuki yang CBU je lah. Kawasaki ni dia katanya nak duduk under Modenas. Modenas kan? Lepas ni Modenas Ninja. Yelah kot. Itu dia jenama kegemaran saya, Suzuki. Syarikat ini diasaskan oleh Michio Suzuki. Michio Suzuki ni otai. Dia lahir tahun 1887 di sebuah kampung kecil. Nama kampung tu Nezumino Mura. Dalam kampung tu cuma ada 32 buah rumah dan majoriti orang kampung tu merupakan peladang. Dan Michio Suzuki ni masa kecil-kecil dia dah start tolong mak ayah dia
dia petik kapas. Dalam kampung dia ni, industri kapas tadi membuat tenunan kain. Tetapi dia orang ni, dia menenun secara tradisional, slow. Michio Suzuki ni seorang yang genius, seorang yang bijak. Lepas tu dia fikir, wah, aku kena buat sesuatu lah. Dia kena buat mesin. Jadi dia buat mesin tenunan daripada besi dan papan lapis pada masa itu. Dan dia berjaya membuktikan bahawa mesin tu memang jadi ya, mesin tu boleh bekerja 10 kali lebih pantas berbanding mesin tenunan tradisional. Dan mesin tu mengagumkan ramai orang dan ramai orang beli dan mesin tu lakulah. Jadi Michio Suzuki ni dia buka syarikat Suzuki Loom Manufacturing pada tahun 1909 dan pada 1930 mesin dia ni dah dieksport ke seluruh Asia Tenggara. Itulah asal usul Suzuki dan hanya pada 1954 barulah Michio Suzuki menubuhkan Suzuki Motor Company. Yang pertama dia buat, dia macam basikal, dia letak motor, macam basikal bermotor lah nama dia kan. Lepas tu barulah dia buat motosikal. Lepas motosikal tu barulah dia buat van-van kecil, truck pickup kecil, kereta sampai ke hari ini. Kat Malaysia macam mana? Suzuki ni masih wujud tuan-tuan. Abang beras dia baru beli motor Suzuki. Kau main action dia. Jadi dekat Malaysia ni Suzuki hanya menjual motor-motor CBU yang berkapasiti 650cc ke atas sahaja. Motor kecil tak ada. Ada. Tak lama lagi dia orang nak bawa masuk yang 250cc ke bawah. Ini confirm. Kalau tak confirm, ketuk kepala abang beras. Torakusu Yamaha, pengasas syarikat Yamaha Motor pada hari ini. Kisah dia ni menarik. Torakusu Yamaha ni pada awalnya dia adalah seorang pembuat jam. Dia pembuat jam. Tapi pada suatu hari dekat kampung dia kot, dekat bandar dia tak tahulah. Ada satu pengetua sekolah ni panggil dia. Bro, lu boleh datang tak? Gua punya organ rosak. Lu boleh repair tak? Organ yang di repair ni buatan Eropah. Daripada situ dia dapat satu idea. Apa kata kalau aku sendiri yang buat organ ni? Dia pun berusaha dan terus berusaha dan akhirnya berjaya mengeluarkan produk organ yang tersendiri. Wah, gempak bro! Tapi sekali main kongkeng, bunyi tak sedap, bunyi sombang, kena kutuk. Produk lu lauk lah bro, tak boleh pakai. Tapi itu tidak menghalang Yamaha untuk mengimprovasikan produk dia. Dia improve. Akhirnya dia berjaya keluarkan organ, piano, gitar, gramophone dan apa lagi Yamaha ada? Drum Itulah asal usul Yamaha. Dan hanya pada tahun 1955 sahaja barulah Yamaha Motor Company diwujud. Dia buat benda lain dulu, lepas tu baru dia buat motor. Dan pada tahun yang sama, Yamaha menghasilkan Yamaha YA1 yang ini motosikal yang mengubah industri dua roda pada masa itu sebab dia menang banyak perlumbaan penting. Lepas tu dia keluarlah model seterusnya YB1, lepas tu ada YC1. Kemudian dia keluar Y-Suku kat Malaysia. Yamaha juga bukan sekadar membuat motor tapi dia juga sangat berjaya dalam bidang perlumbaan. Seluruh dunia tengoklah sekarang kan. Rossi nombor apa sekarang? Lagi satu jenama yang berasaskan nama orang iaitu Ducati yang diasaskan oleh Adriano Cavalieri Ducati. Ketika berumur 19 tahun, Adriano ni telah membuat satu eksperimen yang penting yang mana dia try gelombang radio. Dan pada eksperimen tersebut beliau berjaya membuat hubungan antara Bologna sehingga ke United States America. Jauh tu, dan kejayaan itu telah menggemparkan seluruh Itali. Umur 19 tahun tu. Abang dulu masa umur 19 tahun tu duduk kikis blok Suzuki Best. Tapi berjaya juga. 18. Selepas kejayaan membuat gelombang radio itu tadi, Adriano ni dia berpakat dengan adik-beradik dia lain iaitu Bruno dan juga Marcelo untuk membuat company radio kondenser. Dan tertubuhlah syarikat yang bernama SSR iaitu Società Scientifica Radio Brevetti Ducati. Abang baca ni tau. Ia merupakan syarikat yang sangat sukses dan mendapat perhatian daripada kerajaan. Biasalah zaman-zaman dulu kalau kita bagus, kerajaan akan tolong. Jadi government Itali bagi banyak kemudahan. Termasuklah mendirikan sebuah kilang radio kondenser baru di Borgo Panigale. Selepas berjaya, mereka terus mengembangkan perniagaan. Macam biasalah, lepas dia berjaya tu, dia buat lens, dia buat kamera. Tetapi nasib mereka tidak baik kerana kilang tersebut telah diambil alih oleh pihak Jerman berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh kerajaan Itali dan juga kerajaan Jerman. Masa tu
dia kalah perang Mungkin orang Jerman ni bila dia ambil company tu dia tak pandai meniaga dan SSR ni tadi telah bankrupt pada tahun 1947. Bagaimanapun government Itali masih berpandangan bahawa keluarga Ducati ni memang ada potensi. So dia ambil balik geng-geng ni, dia ambil lagi satu syarikat lain. Okey, korang try ni. Korang cuba bergabung, cuba untuk buat sesuatu. Dari situ lahirlah model pertama motosikal Ducati yang dikenali sebagai Ducati Cucciolo T1. Betul ke sebut ni? Dan sehingga ke hari ini Ducati menjadi salah sebuah syarikat motosikal yang membuat untung yang besar berbanding syarikat motosikal yang lain. Sampai hari ini dia masih bertahan. Pada 2012, Ducati telah dibeli oleh kumpulan Volkswagen di bawah Lamborghini. Semua Itali. Satu lagi syarikat daripada Itali iaitu Aprilia yang diasaskan oleh Cavaliere Alberto Baggio. Brother ni dulu asalnya memang dia dalam industri dua roda tapi bukan motor. Dia buat bicycle pada tahun 1962. Hanya pada 1968 anak dia ambil alih. Anak dia nama dia Ivano Baggio. Oi, ganas ah. Bila Ivano ni take over bisnes daripada papa Megah Holding gitu, dia pun sedar. Dia kata, alah buat bicycle ni kejap je, musim-musim je orang main bicycle. Kita buat motor lah, boleh pergi rempit. So, dia pun berjaya menghasilkan produk pertama Aprilia, iaitu sebuah motosikal 50cc yang diberi nama Colibri dan Daniela. Tapi, mana datang nama Aprilia ni? Okey, Cavaliere ni, dia merupakan peminat sebuah kereta, iaitu Lancia Aprilia. Dari awal lagi memang dia suka sangat dengan kereta tu. Jadi, bila dia buka kilang bicycle pun, kilang dia tu pun dinamakan nama dengan Aprilia. Dan nama itu kekal sehingga ke hari ini. Cuma dia macam pelik lah juga. Dia ibarat macam orang Proton, dia suka Myvi. Nanti bila dia nak buat kereta, dia keluar Myvi. Myvi Saga, Myvi Lipas. Macam tak kena Okey, itulah tadi sejarah nama-nama motosikal macam mana ia boleh muncul. Mungkin ramai juga yang tanya, Honda mana Honda? Honda ni terlalu famous lah. Memang, kita tahu dia diasaskan oleh Soichiro Honda, lepas tu dia try masuk jog dengan Toyota, lepas tu dia gagal, dia bangkit balik apa semua. Ke nak juga cerita Honda? Nanti komen kat bawah tu, kita buat khusus untuk Honda. Sebenarnya ada banyak lagi brand-brand motosikal dekat luar sana. Contohnya macam MV Agusta, ada Triumph, Harley Davidson, Buell, apa lagi? Indian, Royal Enfield apa semua kan. Kalau korang rasa tajuk ni sedap, macam nak tengok lagi, mungkin kita boleh buat part 2. Komen dekat bawah tu. Bang, kita nak part 2, part 4, part... Pak Long. Yes. Pak Long main ni sikit sangatlah cerita, kita tak puas lah dengar. Kan, Rafi nak lagi banyak-banyak sikit kan. Banyak kan motor dan nama motor-motor kat luar sana tu. Kalau kau bagi penampar, kau ni penuh. Janganlah macam tu lah. Kena gem sini. Susah. Kan, kau nak tak join sama Rafi? Kita tengok yang baru punya, yang lain punya cerita kan. Ni, korang tolong jangan subscribe. Jangan subscribe.